So sekarang kita nak request DHCP punya IP daripada server. Tadi kita dah configure kan. Yang ini kita dah configure IP dia. Berapa IP dia? 3.150 Kita hover dekat situ pun kita dah nampak kan, 3.150. Gateway belum ada lagi. Lepas ni nanti kita create gateway dia. Bolehlah dekat sini kita belum ada gateway. Ini kita kena tulis awal-awal. Untuk kita nak configure, kita tulis dulu baru kita configure. Kita tulis dulu baru kita configure. Kalau tak nanti kita lupa. Okey, contohnya dekat sini kan untuk VLAN IT ni, VLAN 200 ni. By right kita kena tulis lah VLAN 200. Okey, IT. So kita tak ingat, kita tak lupa. Okey. Right, so saya nak masukkan nanti dekat video, tak nampak tu sebenarnya. Okey, dekat sini ya. Okey, nampak kan? Sinilah. Ini yang .1Q protokol nanti untuk kita nak akses apa? Daripada mana-mana VLAN nak akses server. Ni server ni. Kalau tak dia tak boleh akses sebab apa? Different network VLAN kan. Ni di VLAN 3 kita sebut sebagai subnet ni. Subnet 3, subnet 1, subnet 2, subnet 220. Jadi ni subnet 50, ni subnet 10, subnet 200, subnet berapa? 100. Kalau satu switch, dua LAN, dua subnet, kita sebut sebagai VLAN. Jangan keliru lah dekat situ tu tak ada apa-apa kan. Cuma satu switch je. Kalau satu switch ada dua LAN tu maknanya VLAN lah. VLAN apa? Yang VLAN 1 ni kita sebut sebagai subnet 1. Okay. Alright, so sekarang kita dah create set VLAN, dah interconnect device, dah sambung. Untuk switch ke switch, of course dia kena apa? Dia kena guna kabel, crossover cable ni, kan? Yang ini kenapa dia dekat tengah-tengah ni? Yang ini untuk redundancy, can be go through this way or direct dekat sini. Yang ini pun sama, kita boleh buat redundancy. Tapi yang redundancy ni based on dia punya situation lah. Contohnya dekat sini, yang student punya ni dekat block A, and then yang guru dekat block B. Mungkin yang ini rapat, tak jauh, bolehlah create ni kan. Yang ini dengan yang ini mungkin jauh, dekat admin dengan blok A dengan contohnya dekat sini blok C, dia jauh, dia so tak boleh buat. So ni tak adalah, depend on dia punya itu location juga, situation kan, boleh tarik ke tak boleh tarik. Yang ini ni kalau Ethernet crossover cable, dia maksimum 500 meter, setengah kilo. Setengah kilo itu pun dah tak boleh lagi. Basically in real life 250 meter je, suku kilo. Suku kilometer boleh pakai. Kalau tak, dia tak boleh. Unless kalau you nak guna fiber optic dekat sini, you kena beli modul fiber optic lah dekat sini. Tapi you tak boleh guna switch. Mana you have to pilih switch mana yang ada modul untuk fiber optic. Contoh dekat sini kan, ni dah tak boleh masuk fiber optic. So kalau nak fiber optic, you kena pakai yang ni, catalyst. You boleh tukar. Ni access point, sorry. Switch ni kan, you boleh tukar. Ni catalyst. Okay. Ni pun tak ada juga, dia biasa je. So kena ada yang latest punya tu, yang ada modul untuk fiber optic. Tu boleh, Cisco punya. Kalau nak tarik panjang lah, kalau fiber optic tu sampai 50 km pun boleh kan. Contohnya nak tarik daripada Pagoh sampai ke Muar, tak sampai 50 km, okey lah, boleh lah kan, daripada Muar. Tapi nak tarik daripada Pagoh ke Batu Pahat tak boleh, 70 berapa? 80 km. Boleh jugalah, tapi in between tu dekat tengah-tengah kena ada repeater. Boleh. Sebab fiber optic ni nak tarik daripada Malaysia sampai kat Japan boleh. Undersea punya tu. Tak boleh. Panjang, long distance punya. Okay, no problem. Maknanya depend on the situation. Macam mana you nak linkkan tu. Okay, so itu dia punya link dia, interconnecting devices. Kemudian tentukan IP. You dah linkkan, sekarang you tentukan IP dia kan. Untuk student VLAN 1, awak letaklah subnet 1 kat sini, 192.168.1. Yang ini kelas C punya. Tapi pemilihan kelas C, kelas A, kelas B tu bergantung pada berapa banyak komputer host yang ada dekat situ. Kalau kurang daripada 200, tak payahlah pakai kelas B, pakailah kelas C kan. Sebab maksimum berapa kelas C? 254 kan, cukup lah kan kalau 200 student kat sini. Kalau memang lebih daripada
200, contoh 500, 1000 student. Tak apalah buat dua lah, buat dua subnet. Subnet 1 ada 150. Subnet 2 150. Tapi maksimum apa? 245 kan. So katalah 200 lah. 200. Ada berapa subnet? 5 subnet. Okay, 5 VLAN kan. Okay jugalah. So sebab apa you kena separate into multi VLAN? Sebab kalau you nak letak in one single VLAN, apa jadi? One single LAN, nanti semua orang hantar dia punya paket, jadi speed pun down, banyak sangat trafik, network tak jalan langsung. So kalau boleh network ni kita kecilkan sekecil yang mungkin. Kalau boleh biar minimum 2 host, 1 subnet. Kan, sebab kalau satu tak boleh lah jadi network kan, tinggal 2 lah. So that's why saya letak 2 dekat sini. Might be more lah kan, of course, sampai berapa 254 kan, from 1 to 254, no problem kan. So ni VLAN 1, VLAN 2. So kita dah decide IP tadi kan. Ni subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 10, 50, 100, 200, 220. Okay, dah selesai kan. So basically yang ini ni untuk sini VLAN 3. So yang ini bukan 220 punya subnet, tapi kita letak dekat server room juga. Cuma kita tumpang aja kan. Basically ini untuk student punya. Kita apalah, kita letak dekat situ, kita tumpang dekat situ, tak ada masalah. Kemudian untuk outgoing, kita keluar daripada kita punya network ke luar, nak ke Google ke, nak ke mana ke kan. So kita kena ada router. Router ni ada 2 function. Satu untuk internal punya routing. Sebab apa? Kalau you access VLAN 1 nak access VLAN 2 tak boleh, sebab different subnet, memang tak boleh. Tapi kalau you nak access juga boleh, no problem. You kena ada apa? Nama dia router. Okay, so kita kena ada router. You nak access daripada laptop, nak access web server dekat sini, kalau tak ada router dia tak boleh dapat. So kita kena ada router. Router ni tujuan untuk apa? Kita nak routekan dia punya network dia, paket dia, supaya dia boleh access. By right, bila kita dah separatekan dia punya network, dia memang dia tak boleh access, tapi kita masih boleh access juga through router. Okay, so then kita dah berjaya 2 benda lah dekat sini. Satu, kita dah separatekan network tu sekecil yang mungkin, supaya apa? Kita isolatekan dia punya trafik dia. So ni trafik dalam ni je, ni trafik dalam ni je, trafik dalam ni je, dan yang lain-lain masing-masing dah trafik. Kecuali kalau dia nak access dekat situ, of course dia inter LAN punya trafik lah dia, macam kalau within the same organisation. Tapi kalau keluar jadi internet punya trafik. Betul? Okay. So kalau dekat rumah, biasanya kalau company kecil lah kan, dia guna broadband kan. So then kita pakai inilah Linksys kan. Tapi kalau company yang besar sikit, mungkin dia pakai yang ini kan. Sekolah dia takkan pakai yang ini kan. Sekolah mesti pakai yang digital punya kan. Bukan through phone biasa punya kan. Bukan through telefon punya kan. Dia dah tak pakai DSL dah, dia pakai digital dah. Yang ini of course DSL tu digital juga, tapi through telefon biasa, PPP kan, pakai PPP protokol. Sekarang kita so biasanya dia pakai inilah. So yang anyway, kita boleh buat 2 juga connection. Kalau nak redundancy pun boleh buat connection. So but then make sure dia ada connection lah dekat sini. Pasal pergi dekat sini ada. Dah tak ada dah, dia pakai serial je. So kita kena sambung lah. Kalau tak ini internet ni kita kena taruh lagi lah. Ni boleh RJ11. Ni RJ11 sini. Yang ini RJ45 ni backbone. Boleh lah kita tu. Kita offkan dulu, kita boleh sambung kat situ. Kita on balik, kita boleh dapat lah. Kita boleh sambung semula. Ni kita bukan serial lah. Dia kena pergi dekat RJ internet tu. Okay, dah ada dah. Okay, dah boleh. Ni redundancy, badan nak necessary lah kan. Yang ni tak perlu pun tak apalah kan.
Okay. So alright, so, kita dah ada. So sekarang ni kita dah tentukan IP dia. Kita sekarang tinggal configure je. Configure tu maksudnya kita dah letak dah, kita dah pilih dia punya IP dia. So sekarang kita masukkan lah. Ini .1 kan, .1.1. Masukkanlah IP dia .1.1 and then of course dia akan access server dekat sini, contohnya web server kan. So then kita kena decide on dia punya gateway dia. Gateway ni sekejap saya nak terbatuk. Okay. saya sorry saya puasa hari ni. That's why. Kalau tak boleh minum. So sekarang ni kita dah set dia punya IP address. Kita satu lagi yang kita kena buat adalah dia punya gateway dia. Sebelum ni kita belum bincang lagi gateway sebab ini under routing punya. Dekat routing ni apa lah PBL 3 ni, PBL 3 4 5. But anyway, saya jawab macam mana nak buat supaya dia boleh akses dari mana-mana subnet ni boleh akses server through routing. So first macam mana kita nak configure dia punya tu routing, internal routing. So ni nama dia .1Q, Trunking Protocol Configuration. Nampak tak, dia ada satu je dekat sini, satu kabel je. Yang kabel ni dia akan di-share oleh multi LAN ni, VLAN 1, 2, 3, 10. Semua ni dia akan share dekat sini. In fact yang ini pun dia akan share through that single line. So kita sebut sebagai .1Q trunking protocol punya configuration ni. Okay. Ini penting untuk internal routing and outgoing punya routing, mesti through dekat sini. So untuk keluar, sama ada keluar dekat cloud internet, okay, cloud, ataupun kita keluar ataupun internal punya routing configuration, kita kena ada dia punya gateway dia. Jadi untuk VLAN 1 kita pilih sebagai gateway dia, kita ambil yang last lah, 250. Boleh juga ambil .1.1 tapi tak sesuai lah kan. Kita ambil yang last. Okay. Most company dia akan decide, dia ada dia punya policy dia lah. Dia ambil yang pangkat, dia ambil yang ujung kan. Itu depend on dia punya company lah. So kita ambil yang last So yang first ni sampai 250 ni kita ambil untuk host. 250 sampai 254 kita ambil untuk network punya tu, IP, network infrastructure. Macam ni lah. Macam gateway ni kan, network punya infrastructure, IP kan. Jadi untuk yang VLAN 1 student punya kita ambil 250, 2, 250, 10. Ni 3 kita belum ada lagi kan. So kita create lah 3 dekat sini. Kita create. Tadi dah create juga kan. Dah ada, belum ada 3. Tapi dekat sini dah ada dah. Saya create tadi kan 3 under number VLAN database kan saya create. Oh tak ada juga. Okay, tak ada. Tapi kalau nak access ni ke sini dekat server ni, kita kena create lah. Ni saya tunjukkan nanti macam mana nak access. Ni dah ada dah ni. Satu dah ada belum? Oh belum ada. 2 ada. Yang ini 2 dah ada. Saya tunjukkan ke awak macam mana nak configure yang 1 punya. 2 dah ada. Kalau you tengok dekat sini 2 belum ada address. Belum ada address. Okey, kita ambil yang 2 punya ni. Kita bagi address dekat sini 192.168.2.1 kan. And then ni 255 ni /24 lah. Lepas tu ni kita letakkan dia punya gateway dia. Gateway dia ialah 250. Okay. So 250 So that's it. Yang ini kita dah ni. So sekarang ni yang 2 ni dekat sini VLAN 2, yang ini ialah fast ethernet 3 dekat tu, dekat switch dekat sini. Jadi yang ini switch ni kita kena configure fast ethernet. Ya. Yang tadi default gateway tu kenapa 250 sir? Itu tadi yang saya bagi tahu awak ni, dia punya polisi company, kadang dia ambil ujung, kadang dia ambil yang pangkal kan. So ni kita boleh pilih antara 1 sampai 254, tapi kita pilih yang hujung punya 250. Boleh? Okey sir. Okey sir. So you boleh pilih antara mana-mana je, 1 sampai 10 ke,
Itu terpulang lah. Tapi kita kena separatekan lah between yang infrastructure punya IP dengan yang host, normal host punya IP. Kalau dekat sini saya guna normal host IP start daripada 1 sampai 250, 25, 249 lah. 250 sampai 254 ni saya guna sebagai infrastructure punya IP. Boleh? So dan yang ini 2.1, sini 2.2 lah kan. Okey, tapi dekat sini kalau tengok yang ini VLAN 2 kan. So diguna dekat switch ni fast ethernet 0/3. So nampak tak fast ethernet 0/2 VLAN 2. Oh dah set up dah VLAN 2. So okey lah VLAN 2. So then of course kita kena create VLAN dekat switch juga, VLAN 2. Okey pun dah ada dah. So 1, 2, 3. Ada 3 VLAN dekat sini. Okey lah kan. Dekat sini ada berapa VLAN? Tak tahu lagi kan. Pergi dekat sini VLAN 1 dengan 10. VLAN 1 dengan VLAN 1 tu kenapa ada? Yang tu default VLAN lah kan 10 lah. Dengan 50 sepatutnya kena ada kan 50. Create lagi satu 50 VLAN 50. Okey. Create 50. Nampak VLAN 50 dan VLAN 50 exit. Ni macam ni nak create VLAN, macam ni nak bagi nama dekat VLAN. Dan of course kita exit. Dia auto generate tu. Ya? Yang tu auto generate tu. Dia tunjuk dekat sini dia punya RS command. By right you kena buat sendiri dekat sini. Tapi yang ini dia mudahkan lah configuration. Ni kan simulation kan. By right you kena key in macam ni. Okay, boleh Betul. So once you dah create VLAN dekat sini, so sekarang kita nak access daripada PC ni, kita nak access apa? Nak access server ni, HTTP server ni kan, web server. Dekat dalam web server ni ada VLAN 220, nampak address dia kan, 192.168.20.2. Boleh? So basically yang ini dekat VLAN 220. Okay, so kita ada VLAN dekat sini. Bukan VLAN dekat sini je. Kita ada ni server, kita ada web page dekat server ni. So web page dia dekat sini HTTP, and then ni dia punya web page index.html Nampak tak? Welcome to sekolah ABC. Saya just tukar je dekat sini kan. Tak ada apa-apa So kalau kita access server tu, buka dekat dia punya browser dia, berapa dia punya tu, ni IP dia ni, saya just copy, and then saya letak dekat sini, paste, and then saya klik go. So basically dia akan 220 ni kat mana ni? Sini shortnya kat sini. Config HTTP on. So okay lah kan. Alright. Dia kenapa dia tak ni? Sekejap, let me see. Pergi dekat desktop, IP config. Macam tak betul je tadi tu. 250 sekejap. Apa IP dia tadi? IP kita just close yang ni. IP dia dekat ni, bukan 250. 250 tu gateway. Okay, 220.2. Okay, boleh Boleh. Saya lah. Dia 22.2. Okay, nampak tak? Gateway 250. Okay, alright. So kalau kita nak check sama ada running tak running, dua lah kan. Okay, betul? Okay lah kan, dapat kan? Welcome to ABC, sekolah ABC kan, ABC school. So sekarang kita nak tengok sama ada PC ni boleh dapat tak dekat sini. Cara dia ialah kita kena configure apa? Routing dekat sini. Kita namakan sebagai apa? .12 trunking routing protocol dekat sini So kita kena sambungkan yang ini, switch ni. Boleh juga daripada sini, tapi kita ambil switch ni sambung dekat sini. Make sure yang sambungan ni semua kita set sebagai trunking. Ni trunk. Kita dah belajar trunk kan. Okay, so yang ini pun trunk juga. Cuma yang ini dot sebab switch to switch. Yang ini straight sebab apa? Router to switch different. Different. Okay. So then tapi yang ini trunking juga, trunk. So pergi dekat sini, yang tu apa? Port berapa? Port 23. So then pergi dekat port 23, pilih port 23, and then kita set sebagai trunk. Okay, sebagai trunk. Bila you set sebagai trunk, dekat sini apa dia buat ialah pilih trunk. Ya. Trunk. Trunk tu apa sir? Trunk tu kalau kita kalau dia trunk ni tujuan dia untuk dia nak share
line ni, channel ni tu multi VLAN, tu maksud dia, tujuan dia. Okey, faham sir. Okay. Jadi kalau kita tak guna terang, kita kena guna apa? Dedicated punya line kat sini. VLAN 1 tarik sambung untuk VLAN 1. VLAN 2 tarik VLAN 2. Satu-satu. Problem lah kan? Jadi kita guna terang. So kita macam mana nak configure terang? Interface fast Ethernet sir. 0/ yeah. Yang saya kata tadi share kepada multi VLAN kan? Apa benda apa yang share kepada multi VLAN tu? Ni multi VLAN ni. VLAN 1, VLAN 2, banyaklah VLAN. Banyak VLAN. Dia share ni. Ni line ni share untuk satu line. Kalau tak, dia tak boleh share selagi kita tak configure sebagai terang. Dia cuma untuk dia punya port dia je. Kalau katalah port ni, port 23 ni kita letak access 23 kan. Kalau kita letak di access, dia hanya untuk VLAN 1 je. Jadi yang lain dia tak boleh sampai ke router. Bila tak sampai ke router, nak access server tak boleh. Jadi kita kena set sebagai terang. Jadi kita pilih interface tu and then kita set sebagai terang. Okay, so switch port ni interface fast Ethernet 0/23 and then switch port mode terang. Nampak? Okay. Itu command dia kan. Lepas tu kita kalau merah lagi tak fast forward kan, automatically dia akan jadi hijau. Maknanya dia negotiate and then dia configure, auto configure dekat port ni pun terang juga. Fast Ethernet 0/0 ni jadi terang juga. Automatically dia akan jadi terang. Okay. Tapi yang ini dekat router lah kan. Okay. So ni dekat sini. So sekarang ni kalau kita nak access server ni, sekarang kita belum configure dia punya tu kan. Dua dah ada. Tengok dia punya tu configuration fast Ethernet 0/0.2 tu maksud dia .1Q trunking protocol for VLAN 2. Okay. Link up and then VLAN dash kemudian dia punya IP dia 192.168.2.250/24. Yang .2.250 tu ialah gateway dia. Okay, gateway. So kita kena create gateway. So macam mana cara dia ialah ni. First dekat router dia ada dua benda kita kena buat. Satu untuk configuration trunking, satu dekat router dan satu dekat switch. Untuk dekat router, first kita kena switch on dia punya interface. Kita guna no shutdown. Jadi kita kena switch on dia punya interface ni. Fast Ethernet kita kena on kan dia. Ni saya off kan. Okay, nampak dia down kan? Nampak dia down kat sini. Okay, Fast Ethernet saya guna shutdown. Kalau saya guna on kan, saya pilih Fast Ethernet and then no shutdown. Kita on kan, activate kan dia. So okey lah, dia dah daripada merah tadi kepada hijau. Okay, dia masih negotiate lagi. Okey, dah hijau kan. Okay, dah hijau dah. Cuba yang lain pula. Katalah kita nak sambung ni ke Fast Ethernet. Oh, dah tak ada, dua je. But anyway, yang ini dia masih merah lagi. Jadi dia 0/1 ni dia off lagi. Kalau kita on kan 0/1 dia off kan. Kita on kan dia akan jadi hijau. Nampak hijau. Okay, kita off kan dia jadi merah. Boleh? Sir, Yeah. yang normally kita tulis yang IP address kan sir, yang /24 tu total ports ke sir? /24 tu dia punya net mask dia. Net mask. Meaning? Net mask tu Okay. subnet mask kan? Ni subnet mask ni subnet mask /24. Ni 8 bit, ni 8 bit, ni 8 bit. Okay? So 24 bits. Yang 255 ni semua satu. Yang ni kosong dah tak boleh kira. Kosong tak ada kan. How many bit 1 ni satu, ada 8 bit kat sini, 8 bit kat sini, jadi /24 lah. Yang ini apa ni? Kelas C punya. Oh, okay. Kelas C. Kalau kelas B /16. Kosong. Okay. Faham sir. Tapi kalau kelas 16 kita tak boleh 192, dia 172. Dia ikut dia punya proper tu dah. Okay, boleh Oh, dia punya range tu sampai 192 kan? Itu yang kelas B punya. Kan? Alright, so sekarang ni kita dah on kan interface tu, dan select interface dan kita kena buat dia punya
kita kena create dia punya sub interface dia. Kemudian baru kita implement .1q punya protokol. Ini encapsulation .1q, encapsulation, bukan ECC, encapsulation protocol ni .1q. Untuk kita nak apa? Kita nak configure huruf besar, huruf kecil. Kita nak configure trunking protocol, trunking, internal punya trunking protocol. Okay. So then lepas tu baru kita set dia punya gateway dia. Contohnya VLAN 2, kita set gateway dia 2.250. So kita bagilah dia punya tu command dia IP address 192.168.10. Ni untuk VLAN 10. Kalau 2.250, kemudian dia punya net mask dia. Okay. /24 dekat sini 255.255.255.20. Okay, dah baru selesai. Ni baru dekat router selesai. Baru kita dapat configure dia punya apa, gateway dia. Untuk yang ini semua kita kena configure gateway. VLAN 1, 2, 3, 5, 10, 50, 220, semua kita kena configure. Baru dia boleh dapat apa tu, interconnecting between between VLAN lah kan. VLAN 1 boleh connect to VLAN 2, 2 ke 3, 5, ni semua boleh interconnect. Okay. Kemudian dekat switch of course kita kena provide VLAN lah. Selagi tak ada VLAN, sebab kita nak guna trunk, kita kena kita enablekan trunk tu supaya dia boleh dilalui oleh that VLAN. Tapi kita kena create VLAN lah. Dekat sini kita kena create semua VLAN. Contohnya dekat sini apa VLAN yang tak ada, 1, 2, 3 dah ada, 10, 50, 100, 2, semua dah ada. Kita dah create tadi kan VLAN. So semua dah ada lah. Yang ini pun sama juga. Tapi dekat sini yang lalu ialah VLAN 1, 2, VLAN 10 dengan 50 might be yang lalu dekat sini. Tapi probably yang dekat sini pun boleh lalu juga. Kalau dibuatnya yang sini nampak merah kan, jadi dia akan lalu dekat sini. So kita provide juga untuk VLAN ni kan. VLAN ni berapa? VLAN yang ini adalah VLAN berapa ni? VLAN 200. So kita kena buatlah semua ni. Ada VLAN ni, semua kita buat. Tak ada VLAN 200 lagi, kita create VLAN 200. Okay. Kemudian kita belum ada VLAN ni 100, kita create VLAN 100 juga. 100 belum ada kan. Okay. So then kita create VLAN 100. Biar semua VLAN ada. Sebab apa nanti ada kan 100 kan. So, bila dah ada semua, dia kalau sini cut off, dia akan lalu sini. Kalau dia tak ada VLAN dekat situ, dia tak akan lalu situ paket dia. So kita kena provide. Sebab yang ni trunk ni dia akan bagi semua VLAN dekat situ. Okay. Alright. So yang ini pun sama juga, ni pun sama juga, semua-semualah. So once kita dah create VLAN dekat semua switch, okay, dan kita configure port dia sebagai trunk. Yang ini ni, yang ni connecting these two switch ni kita configure sebagai trunk. Ni trunk, ni trunk, ni trunk, ni semua trunk. So 22 dekat sini kita pilih 22 switch tu. So kita ambil apa, interface /22 dan kita jadikan dia trunk, switch port mode X, mode trunk. Okay. Dan kita bagi dia untuk VLAN ni semua antara 1 hingga 1005. Maknanya termasuk apa, 100, 200 lah. Boleh. So okay kan. Boleh sir. Jadi yang ini pun sama juga. Ini semua trunk, ni semua trunk. So once dah kita create sebagai trunk, sekarang kita dah boleh lah. Tadi kita nak ni kan, nak guna ni kan, 2.1 ni kita nak access server kan. So first kita kena check dulu kita ada connection tak dekat router kita, dekat gateway 2.250. Pergi dekat command prompt, kita ping kita punya tu 192.168.2. berapa gateway 250. Betul, kan. Okay. Yes. Okay. So sekarang ni kita test, okay, no problem. Maknanya ada connection dengan router tu. So and then yang ini pun sama juga. Kalau kita nak access, nak try, dia boleh tak dia apa guna sampai ke router pun sama juga. Command prompt kita ping dia punya apa, dia punya gateway dia. Gateway dia berapa? 220 punya
220 punya gateway 250 220.250. Okey. Jadi dekat sini 220.250. So okey tak? Dapat tak? Sekejap je kan nampak semua tu. Dia kata apa? 100%. Belum sampai lagi. Tu ada tahap mark 1 tapi dia lepas juga, ada 3 lepas. Bila kita test lagi sekali semua lepas. The first time memang macam tu sebab dia akan discover dulu. So nampak 0% loss. Maksud dia apa? Okay. So then sekarang okay lah. Kalau you terus test dia pergi server tadi, mesti tak dapat punya. Sebab apa? Dia belum discover lagi. Now dia dah boleh discover dah. So then kita basically kita test juga dekat sini pun boleh juga. Okay. Kita test pakai yang ini pun boleh. Ni pakai ni test pergi dekat sini pun boleh juga, dengan dekat sini pun boleh. Okay. Jadi kalau kita test contohnya ni daripada sini ke sini, nampak sukses kan? Daripada router ke ni nampak sukses kan? So then kalau kita ping ni dengan server, of course sukses lah kan? Server dengan ni. Kalau sukses maksudnya dia dah boleh boleh buka server tu. Server tu berapa? .220.2 kan? Okay. 192.168.220.2. So okey lah kan, nampak tak keluar sebagai untuk sekolah ABC. Nampak. So sekarang ni you punya projek dah selesai lah kan, the whole punya ni kan, ni projek you dah selesai. So kita guna trunking protocol. Ini contoh projek lah, but then you can contoh projek. Okay, nampak kan? So saya dah tunjuk dah. So you tadi saya belum tunjuk lagi yang ini yang laptop punya DHCP server dekat sini. So yang DHCP server ni kita kena make sure fast internet 0/6 tu ialah yang ini apa? Kita nak dia dalam VLAN 3. So VLAN 3 okey lah. So no problem. So yang ini pun sama juga, ini dalam VLAN 3. Ni apa? 0/21 pun VLAN 3 juga. Kita nak dia VLAN 3. Okey, VLAN 3, so no problem lah. So sekarang kita nak request IP address. Ni belum, kita tak nak static, kita nak DHCP. Dia boleh dapat tak? Dapat kan? 3.1 dah dapat dah. Cuma gateway dia tak dapat lah. Okey, gateway dia tak dapat. Yang static itu kita import DHCP itu default ke sir? DHCP ni untuk yang mobile punya device, so dia boleh connect dengan web server, ke network menggunakan access point Wi-Fi. Okay. Tapi kalau dia nak access server, kalau dia tengok dekat sini dia punya default gateway belum ada lagi. So kita kena set lah default gateway. Dia dekat sini kot, dekat sini ni default gateway untuk tu. Tapi kita belum, kalau nak nak bagi dia access, of course kita kena guna static lah, 192.168.3.1 maybe, and then default gateway dia tu ialah yang tadi tu, gateway dia yang kita create tadi 3.250, belum buat lagi kan. So kita buatlah gateway dia 250 punya gateway. So kita buat dekat sini. So sekarang kita buat yang ini ni trunking protocol dekat router tu. So pergi dekat sini router, pergi dekat CLI. So sekarang kita exit dulu. Kita tak nak under interface punya, sebab sekarang kita dekat fast internet 0/1. Kita exit dulu. Okay. So kita pilih interface 1, tapi kita nak sub interface. So kita create fast internet interface. Untuk kita nak create interface, sub interface, kita guna ni, interface fast internet FA 0 slash ni 0/1 dot, kita nak apa? VLAN 3. Jadi kita guna fast internet 1.3. Kita create sub interface dia. Lepas tu kita configure dia punya trunking protocol. Nama dia encapsulation dot 1Q, and then dia punya VLAN berapa? 3. Lepas tu baru kita bagi IP address. Okay, IP address berapa? Kita nak 192.168.3.250 kan. And then dia punya net mask dia 255.255.0. Okay, so sekarang kita dah create lah dekat sini ni apa yang kita buat tadi. Kita pilih interface tu, interface fast 0/1 ni .10 untuk VLAN 10.
Lepas tu buat encapsulation trunking protocol, encapsulation.1q space 3. Kemudian kita set dia punya IP dia, set VLAN punya gateway dia, IP address 192.168.3.250, kita pilih 250 kan. So dekat sini kita pilih, kita just copy lah, Ctrl C, Ctrl V. Yang ini untuk VLAN 3. Okay, 3250. So you punya project dah selesai lah. Nampak? Okay, simple je kan. So then you dah boleh access lah dekat sini ni. Dah selesai. So dah habis dah. So yang report tu kena ada screenshot yang ni saja ke sir? No, just screenshot, tapi dia kena tunjukkan dia punya ini, dia punya tu configuration ni. So you nak yang real punya, tengok configuration dia betul tak. Nanti you kena buat apa? You kena tunjukkan dia punya apa nama tu ni kan, dia punya ni belum boleh lagi kan, nampak tak? Kenapa? Ada yang tak selesai lagi ni kan, ada yang belum siap lagi. 3 kan. Oh, kan belum lagi kan. Ni apa? 3.220.2. okey, DNS okey, dah betul. Cuma yang ni je, dekat sini tengok 3 punya ada tak? Tak ada lagi kan? Oh, dah ada. So okey lah. Tapi dia down. Nampak tak? Dia down, tak settle lagi. So down, so kita kena upkan lah. Okey, kita pilih fast internet tu ni, and then no shut. Okay, no shutdown. So then bila kita taruh dekat situ, dia dia down lagi, masih down lagi. Dia dekat mana ni? 0/1. Oh, kita salah. Patutnya 0/0. Okay, patutnya 0/0 dekat situ. Okay, so kita betulkan dulu. Pilih dulu ni 0/0. Kita bukan dekat sini, ni 0/1. Ni yang dekat sini ni. Ni gateway dia. Okey. Bukan dekat sini. Ini yang ni dah keluar. Yang ini ni luar punya. Yang ini yang dalam punya gateway. Sini So 0/, kemudian baru buat semula. Dia dah up dah kan ni. Kemudian trunking. Ni. Kemudian baru IP address dia. Okey, dah selesai. So kalau you over kan, dah ada dah tu 03 kan dah ada dekat atas tu yang ni kita boleh remove lah, tapi tu tak pakai pun tak apa. So then kita dah boleh test lah. Of course macam mana test, kita ping lah kan. Kita ping daripada sini ke sini, kita ping masih fail lagi. Kita kena fast forward kan bagi dia tu. Kemudian kita test lagi. Tapi ada ke dia punya ni? Ni saya tak sure ada IP ke tak. Dah ada IP kan. So anyway, you boleh ping juga daripada sini. Kita exit. Ini pun exit juga. Ping. Okay, 192.168. 192.160. Oh sorry, 192.168.3.1 kan. .3.1. Ni .3.1 ni. Ni .3.1. So dapat tak? Sending, still sending. Dia tengok dia dapat tak? Tak dapat juga. There must be something wrong. Dekat sini ni 21 ni 3 tak? 21 3. Okay, dah betul. Ni access. Okay, betul. Yang ni dah okay. Ni dah betul. 3.1. Sini gateway dia betul tak? 250. Okey, dah betul. Sini gateway dia betul tak? 250. 3.250. Oh, belum set lagi. That's why lah. Okey, so kita set dia punya gateway dia. So kita pilih dia punya interface dia. Sorry, kita pilih interface dia. Okey. Kemudian saya just exit je. Balik semula. 0/file interface. Lepas tu .1q trunking. Terpaksa kena buat semula lah. Okay, cancellation. Okay, lepas tu IP address dia, gateway dia ni 3250.
Okey, dah okey lah. Dia kata overlaps. Oh, ni kita kena buang dulu. Yang satu ni kita kena buang. Yang ini kita kena buang. Dia punya IP dia. Yang ni IP kita kena tu. Tak apalah. Kalau nak remove pun boleh juga. Just remove je. Okey, tengok balik. Dia kita. Okey. Encapsulation IP 250 Okay. Alright, that's it. Okay kan, tak ada problem kan? And then kita ada tak? Tak set juga. Okay. Kita buat lagi sekali. Ni, kalau kita nak restart dia, make sure you kena save dulu. Kalau tak, nanti problem. Kalau you tak save, kalau you nak restart, habis semua dia punya configuration dia. So make sure you save. So anyway, kita buat semula. Conf terminal, interface, fast internet 0/0.3. Ni set interface. Lepas tu encapsulation, encap dot 1Q3 IP address. Okay, 3.255.255.255.255.0. Kalau tak boleh, kita create nombor lain lah, overlap lagi. Okay lah, kita overlap 13. Kita remove je lah yang tu. Yang ini ni 13 ni kita problem dia. Kita remove je ni. Okay. Alright, 0/0. Got 3 again. Encapsulation. Kadang-kadang dia tak jadi macam tu lah. Okay, and then IP address Okay, 250.3. Okay dah. Ada masalah lagi. Okay, anyway, yang 3 ni mungkin ada tu kot, ada problem kot. Tapi tadi saya dah tunjuk dekat awak kan nanti kalau tak, yang ini kena buat semula lah dia punya tu. Anyway, so yang ini saya dah tunjuk dekat awak, DHCP dah tunjuk dekat awak. So basically dah selesai lah yang untuk ni. So next ialah kita nak cover. Ada soalannya tak yang tu? Ada nak tanya yang projek tu? Tak ada So next ialah kita nak review test 1. Untuk test 1 ni je yang saya nak tunjuk dekat awak. Macam mana nak calculate apa dia, network address dengan broadcast address. Contohnya soalan macam ni yang lepas-lepas punya ni 2020 April last year punya. Sir, ya. Yang Project Reaper tu kita kena letakkan infrastructure punya screenshot yang kita buat dalam packet tracer. Lepas tu kena letakkan semua configuration comment semua tu. Itu Okay. So soalannya yang ini, contohnya 192.168.200.20. Okay, cari network IP, network address lah, network address. Ni host ni host. Ni ada satu PC 200.20. Berapa dia punya network address dia? Dekat sini kan awak dah tahu dah kan. Ni host dia .1. Berapa dia punya network address dia? Dah tentu kosong dekat situ kan. Kenapa? You tengok macam mana you nak decide. Ni yang kita buat ni daripada IP network address dulu, baru kita create dia punya apa? Host kan. Tapi yang ini dia punya soalan dia daripada host, dia awak kena tentukan dia punya network address dia. So cara nak tentukan network address dia simple aja. Awak tengok dekat subnet dia ni. Awak tengok dia punya subnet dia. /24. Maksud dia apa? 255. So 3 oktet yang pertama ni dia punya network portion /24 tu menunjukkan bahagian network. Maknanya ada
24 bit ataupun 3 oktet ni network punya bahagian. Maksud dia apa? Kalau nak host ni berada dekat dalam network tu, network address tu mesti 3 yang pertama sama dengan host. Okay? Dan yang last tu ialah, kalau kita nak tahu network address dia, network address tu dia pangkal dia. Sekarang ni yang host part punya ada 8 bit. Semua host punya bit yang 8 bit tu mesti start dengan kosong. Kan? Start dengan kosong. Yang bila start dengan kosong, yang starting part itu adalah dia punya network address. Tapi kalau katalah /25, tak semestinya dekat sini dia ambil yang maknanya kalau /25 dia ada 7 lagi Kalau 25 lagi ada 7 je. Okey. Dia jadi bukan 200.0 ni kan. Sebab yang ni ke 88 bit kosong, of course kosong lah kan. Okey. Faham yang tu Dan untuk faham tak? Boleh sekali lagi sir. Lagi sekali Untuk kita nak tentukan dia punya network address, awak tengok dia punya net mask dia. Net mask dia berapa? /24. Okey. Total IPv4 berapa? 4 kali 8. Berapa? 32. Ni 1, 2, 3, 4. Semua ni kan 8. Jadi berapa bit? 32 bit. 24 bit tu ialah yang sebelah kiri punya adalah network. Jadi 8 campur 8 16, campur 8 lagi 24. Okey, mana 3 oktet ni, 3 bahagian ni adalah network. Kalau network tu mesti sama dengan host. Boleh? Okey. Okey, so maknanya apa? Dia 3 oktet yang pertama mesti sama, 192.168.200. Yang last tu adalah dia punya host dia. Host tu dia punya range dia start daripada semua kosong sampai maksimum dia berapa? Semua 1. Yang start semua kosong itu adalah network address, yang maksimum semua 1 itu adalah apa? Host broadcast address dia. Okey, broadcast. Maknanya yang host tu satu selepas network dan satu sebelum broadcast. Itu untuk host. Host tu apa? PC. Okey? Faham Maknanya kalau semua 8 bit kosong, dalam decimal berapa? Semua 8 bit kosong lah kan. Kalau semua 8 bit ni 1, dalam decimal berapa? 255. So kosong tu adalah network, 255 tu broadcast. Jadi berapa? Network dia berapa? 192.168.200.0. Broadcast dia berapa? 192.168.255. Jadi kalau awak tengok dekat sini kan, 192.168.100.10, dia punya broadcast address berapa? 0.255. Simple kan? Tak susah. Okey. Cuba yang kelas B punya. 172.16.199, 16 bit /16. Okey. So dia punya network address berapa? 16.8.8. Dua yang pertama tu start sama. Dan pangkal dia tu apa? Semua kosong. Ke 16 bit tu, ke 16 bit tu. Semua kosong. Okey, semua kosong jadi kosong lah kan? Okey. Kalau semua 1 255 dan 255. Itu adalah broadcast. Faham Semua Yes, 1. Itu broadcast. So yang macam mana buat dengan tambahan tu sir? Mana tambahan? Oh, kalau yang ini ni, kalau katalah awak cuma pening kan. So then especially yang ini yang variable net mask punya. Contohnya /25. Oh, kita tak boleh buat macam ni. Tapi kalau /25 untuk yang broadcast punya kita masih boleh nampak lagi. Yang broadcast punya. Sebab dia semua 1 dekat belakang tu, jadi dapat juga kan 255 dekat belakang. Jadi 192.168.200.255 boleh dapat juga broadcast. Tapi yang untuk yang ni, untuk IP network punya belum tentu lagi. Jadi kita kena buat ni calculation. Okey, ni calculation dia. Contohnya untuk yang ni 192.168.200.20,
kita nak dapatkan dia punya network address, kita kena buat AND operation dengan dia punya net mask dia. Net mask dia untuk yang ni /24 ialah 255.255.0. Okey. Jadi 20 kita AND kan dengan kosong. Whatever kita AND kan dengan kosong mesti dapat kosong. Ni 18 dengan kosong kosong, 1 dengan kosong kosong, 9 dengan kosong kosong. Okey, jadi 20 dengan kosong kosong juga. Jadi dapat baliklah. Okey. Berapa? 192.168.200.0 kat sini Betul? Betul? Dapat tak? Okay. So Calculate yang lah. AND operation tu macam nombor je AND. AND operation, buka calculator. Okay. Sekarang kita nak calculate 18 dengan kosong. Ambil decimal 18 kita AND kan dengan kosong dalam decimal. Dia dapat apa? Kosong. Okey. Awak AND kan kosong dengan 18. Dapat apa? Kosong. Kosong. Okay, Okey. itu Awak apa? AND kan 1 dengan kosong. Kosong AND 1. Dapat kosong. Okey. 255 dengan 10. 255 AND kan dengan 10. Awak akan dapat apa? 10. 10. Okey. Ataupun kalau awak nak guna calculator, online calculator pun boleh juga, IP calculator Tapi calculator awak pakai yang ni, nombor 2 ni. Jangan pakai Jodis ni, pakai calculator.net ni. Jadi katalah awak nak guna tu tadi kan 192, 168 dot berapa? Point 220 So 220. Okay. Yang ini apa? Slash berapa? 24. 24. Kita calculate. So you akan dapat dia punya network address dia. Ni IP address, host punya IP. Ini network address dia 200.0. Yang ini dia punya broadcast dia. And then IP range untuk host dia ni 1 hingga 254. Okay. Simple je kan? Lagi So yang senang kosong tu untuk kosong dengan 255 tak boleh gunakan sir. Ya, yang ini untuk network address tak boleh guna. 255 untuk broadcast tak boleh guna. Yang ni untuk host boleh 1 sampai 254. Boleh Okay so, sir, simple boleh. kan? So that's it So untuk yang ini broadcast dengan network pun dah selesai. So broadcast address pun sama. Tentukan macam tu juga. Ya, lebih kurang macam ni lah. Betul. Cuma yang mungkin adalah soalan dia lain-lain sikit lah kan. Tapi tak ada yang variable net mask punya, belum masuk lagi. Nanti dalam chapter 4 saya ingat ada tu variable net mask. Okay, ni subnet ni variable net mask VLSM. Nanti kita akan cover dekat situ. Okay, so untuk hari ni tu je kot. So kita Sir, cuma yang soalan lain tu macam mana sir? soalan lain tu soalan yang awak kena ingat lah. You have to remember lah. Contoh example Macam kan practical dekat sini. teori tu sir. Teori. Contoh macam ni. Figure 3 shows 4 routers used to interconnect. Nak identify IP address yang ini ni lab punya. Macam ni lah. Enter into a privilege mode. Macam mana? Switch punya. Pakai apa? Command? Enable. Enforcing console password. Password Cisco macam. No. Log in. Oh. Okay. Log in. Enforce password tu pakai apa? Password secret macam tu. Enable secret password. Lepas tu last kali enforce je. Login ke Enforcing. tu? Login lah. Okay. Showing VLAN. Show VLAN kan? So VLAN brief. Okay. Telnet. Address. Telnet je lah kan? Telnet Telnet and je. IP address. Simple kan? Activating a server. Ni Ethernet. Activating fast Ethernet. Yang interface Lepas tu interface fast 0/1. Lepas tu dot yang bukan. Ni fast nak activatekan dia. Select dia punya tu fast Ethernet. Lepas tu no shutdown. shutdown. Simple kan? Tapi kena ingat lah. Okay. Lain-lain. Ni simple je. List 5 network topology.
Awak listkan lah apa dia? Ring, Star, bus. ring, apa lagi kan? Mesh? Sir, Ya. contoh soalan ni boleh dapat tak? Contoh? Contoh Yang soalan. soalan. Contoh, soalan ni. contoh ni, soalan ni. Ya. Saya bagi dekat awak ni. Jangan. Okey sir. Okey. Saya bagi dekat ni. Test 2, test 1. Ni test 2020 ni. Sebentar. Kat mana saya nak save as. Tak apa. 2020 punya. Saya bagi dekat sini je. 2020 2020 test 1. Oh, tak ada. Sini. Test assessment. Test. Okay, test 1. Test 1. Ni dia. Saya bagi dekat awak. Okay. Oh, dia dekat sini. Oh, boleh lah. Tu boleh. Dia slow sikit. Dapat Alright. Dekat you punya tu. So, untuk hari ni punya, that's it what? Okay, any questions? Kalau tak ada, saya just close lah. Okay. So, hari Selasa nanti kita cover chapter 4. Next Sunday 23 kita cover chapter 5 and then you are ready for final exam. That's it. Okay? Alright? Yes, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. See you on Thank you, sir. Tuesday. Selamat Raya.